Baik, kita kembali bersama di Rampai Pagi. Motivasi pelajar. Kita berikan didikan kepada adik-adik kita ni yang masih lagi belajar. Kita ni pun sebenarnya masih lagi belajar. Tapi adik-adik kita ini penting untuk kita ni melentur buluh biar daripada rebungnya. Dan maklum jualah pada ketika ini zaman moden seringkali indah payah tak ada di sebelah kita ni, di kiri ataupun di kanan kita ni, di belakang kita ni. Dengan menggunakan telefon bimbit sahaja boleh sahaja kita ni tersalah ataupun tersasar jalan kita ni dalam pembelajaran. Contohnya saja kadang-kadang apa katanya belajar jalan taninya. Atau baru pakai telefon bimbit. Lepas satunya main mobile tadinya, sekejap main game saja. Jadi itu pun boleh saja menyebabkan kita ni tersasar sedikit. Jadi dengan adanya di Rampai Pagi, kami bawakan kepada Auda sedikit sebanyak, bukan hanya kepada para pelajar, guru-guru dan juga ibu bapa dapat kita ni membuka mata minda kita ni dan bekerja sama. Betul sekali ya. Jadi kita ni hari ini berada dalam segmen motivasi pelajar di mana kita bicara mengenai dengan tangkas dan juga tangkis. Jadi untuk berbicara mengenai dengan perkara ini, seperti biasa dalam Muamalah kita telah pun menjemput tetamu undangan yang tidak asing lagi di Rampai Pagi. Jadi kita bersama dengan Cikgu Haji Ali Yusri. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu makin muda, makin ceria ni Cikgu. Apa rahsianya? Bisa ditangkis tu. Ditangkis tu. Takut kadang dia menerima. Biasanya kalau mendengar pasal tangkis ini berkaitan dengan badminton dan kebiasaannya yang membuatkan kita ni bermain di minda kita ni. Betul. Betul. Itu. Tapi kan kalau simboliknya ni simboliknya tangkis ni macam kita ni mengelak cepat. Menolak, menghalang. Lurus. juga. Lurus. Caranya tu. Tapi hari ni tadi dah cerita pasal badminton. Tidak. Alah. Pasal ada sokan atau dia punya program tu. Jadi Alhamdulillah something macam tu lebih kurang. Tangkis ni. Bila kata ni main badminton, kata ni perlu tangkas laju. Mesti laju. Menangkis dari tangkis semua tu. Jadi memang macam tu. Kehidupan macam tu. Kita ni akan cuba mengalahkan orang lain itu. Macam mana strategi kita ni. Tapi itu strategi itu bukannya something yang dah baik. Perlawanan kan. Macam mana akan mengalahkan orang sebelah ni. Sehingga ada beberapa cerita lah ingin kita ceritakan sebelum ini. Ialah dulu ada seorang pemain Amerika yang hebat dalam tenis. Zaman-zaman saya muda lah tu. Ini baru pulang berapa tua benar lah. Cuma tu lebih kurang. Malah mesti ditangkas. Betul. Maksudnya sini, ya ini berlawan final dengan orang yang hebat. Yang memang nombor 1 di dunia lah. Jadi ya memang terasa ya kalah lah dalam perlawanan itu. Tapi itu sebab ia berjumpa macam mana akan mengalahkan orang lainnya. Ya ni satu, ia mencari macam badminton cari kelemahan orang itu. Dia kata kalau cari lubuknya ya. Mana lubuknya? Betul. Kalau sebelah kanannya bagi kirinya. Kiri saja kiri sepatu lubuknya. Jadi orang ni pemain Amerika ni ia memang tahu ia sudah kalah. Jadi ia mencari orang itu di mana player yang best in the world ni kelemahannya. Kelemahannya satu. yang ni pemanas. Pemarah. Kalau ya out apa tu ya sumpah serana kadang-kadang. Karena ni kena fine lah. Zaman dulu tu boleh lah. Karena ni kalau you mengeluarkannya sugar lah sekiranya macam tu. Ia akan di-fine lah. Atau even buka baju orang ni pun dah lagi boleh lah. Memang disiplin. Betul. Jadi satu hari tu kena tanya macam mana mengalahkan ke dia ni. Jadi dia fikir. Rupanya cara mengalahkan ke dia ni bila ia membagi bola out sekiranya masuk sekiranya. Yang orang katanya pakai psikologi walaupun belat kawannya senyum saja. Jadi bila main itu dia senyum, dia whole way senyum. Dia marah ngapa kau senyum-senyum ni ataupun dia marah apa. Akhirnya oleh sebab itu dia tertewas. Dia masuk pun senyum belakangnya kan. Marah je tu. Tentunya kalau waktu tu tadi kalau mati ini silat kanya orang tu senyum. Jadi pemain hebatan ni bila melihat perlawanan itu, bila kawannya dengan dia berlawan ni senyum saja. Jadi dia marah, hilang dia kontrol itu, akhirnya tertewas. Inilah satu strategi kita ni untuk melihat kehidupan ini. Jadi bila tangkisan ni ialah mengenai dengan pelajar. Pelajaran ni satu kita ni selalu cakap, everything ni start from home. Kita ni percaya tu.
dari damit atau misi dari rumah sudah. Ketani sudah mesti ibu bapa di rumah itu mesti memahamkan sudah. Apa yang lurus, apa yang tidak lurus. Masanya lagi macam-macam. Terusnya tadi itu kalau tadi walaupun tadi dalam bilik ada joto. Ada tambus bah. Pas pandai menangkis kan. Bisikan atau ada saja tu caranya. Jadi apa kalau kan sekiranya belajar para pelajar di rumah ataupun yang masa ni di sekolah apa perkara-perkara yang mengakibatkan kita ni gagal dalam kehidupan, dalam peperiksaan. Itu yang perlu ditangkis ni. Yang tadi Amar sendiri di sekolah tu memang tu ada tu passion yang bapa sekolahnya. Artinya jalan tadi saya enggak lesanya mana dia papa ni sekolah. Teacher ni tu boring semuanya. Dia lagi handsome sematulah ada orang. Macam usuhan tu lagi nya cikgu bibi ni nya. Dia lagi matching tudungnya apa semacam larat dia dulunya orang ni. Semua orang. Jadi ada yang kalau dari damit dididik indah pandai menangkis, maka ia akan ikut. Terpengaruh lah ya. Ikut sekiranya escape. Masya Allah, gimana rawahnya? Ada kedapatan lagi tu. Mungkinnya. Artinya, anitah yang kita beritahu bahawa dari rumah sudah beritahu kalau ketani indah belajar, apa kesudahannya? Apa akan terjadi pada ketani? Jadi, ibu bapa kadang-kadang perlu menjadi contoh. Ini jangan takutnya, karena ibu bapa ni takut pak. Karena ketani ni berlakon seperti katanya tu unda pernah membuat kesalahan. Kira studi benar macam studi aku mana aku pernah punya. Mama munganya tu cuma tu. Abang aku dan semua orang tunjuk-tunjuk. Ia macam dia anda pernah membuat kesalahan. Padahal kesalahan ni boleh jadikan contoh. Kalau you beranilah. Macam mama dulu itu ni main-main belajar. Awal kan kahwin, awal berboyfriend, contohlah. Anaknya melihat, okey, ada minta bapanya, atau bapa pun beritahu, bapa dulu masa sekolah cuai, nak mau apa, kalau cikgu suruh buat homework, mak bapa suruh cikgu lain kawan bapa membuatkan homework, barang macam ni sehingga hingga beritahu, itu ni boleh bapa dulu cuai belajar, itu ni hanya oleh bapa masa ni. Jadi kita ni jadikan contoh, kalau beranilah. Ada orang dah berani ni. Seolah-olah sekarang anak punya look down at me tanya. Padahal barang itu satu contoh supaya jangan dibuat lagi. Kesiapan. Isi pandai tangkas menangkis barang-barang macam ni. Sebab kecuaian katanya tu, hitangannya oleh bapa hari ni. Macam tu bah. Hitangannya ni. Jadi saya ni anda mau kamu anak-anak kuaninya mengikut jejak kedekuan ni. Bukan baik sangat kedekuan ni. Tanya. Kenapa mamamu guna kedekuan ni? Cuma lebih kurang. Terus sudah aku boleh buat kan. Jadi, bila barang macam ni, ia akan melihat anak-anak itu sebagai contoh, ia akan dipikirkanlah. Tapi Alhamdulillah, walaupun baba sama ibu ni mampu jom besarkan kamu. Sekolah Alhamdulillah ada rezeki mengantar kamu ekstra kelas, belikan barang-barang keperluan kamu. Sekarang laptop apa, Alhamdulillah. Berlaku juga. Tapi ialah, bapa kan boleh lebih baiklah kalau bapa dulu tu kalau dapat di reverse baliknya bapa mungkin lebih buat yang terbaik. Sebenarnya bapa ni pandai ni punya macam benar bunyinya macam itulah. Bapa ni pandai belajarnya masa sekolah rendahnya madal bapa ni naik pantas punya. Tapi sebab sudah masuk tahun 7 tahun 8 tu terpengaruh dengan kawan-kawan, bapa hendak pandai menangkis, hendak pandai mentangkis satu jadi terpengaruh babahan ni. Lain terpandai babahan tunya, lari tiada lain pemandai babahan tunya. Jadi ani boleh kita ni bagi tahu anak-anak kita ni supaya barang atun dah berlaku. Saya kadang-kadang kita ni perlu bercerita. Ada anak-anak kita ni kan. Jadi bukannya apa-apa sebagai contoh. Jadi inilah perkara yang perlu kita ni ingati pada anak-anak bahawa ada perkara yang perlu ditangkis. Itu satu perkara kerana terlibat dengan merokok misalnya. Kita ni bersigup. Memang kalau di sekolah menengah, satu daripada macam bersigup atau macam kira steady lah. Kalau ada orang berpendapat lah yang steady-nya. Katanya kalau cool punya. Apa kau ni penakutnya, bawa kelihat tiak mamamunya macam tu. Kalau kelihat tiak tu bawa harum baik juga. Semuanya akan mamamu, semua kan bapa ni, semua kan tanya boring kau ni. Lesuk kami anda cool kau ni. Jadi kadang-kadang bila terasa terasing, bila terasa di sekolah tu,
ada grup yang macam itu kan, nyata kau ikut nih, boleh kau nih, anak mamanya nih ya. Tapi sebagai umur sudah macam 15, 16, macam tercabar aja. Tapi kalau didikan awal, pandai menangkis di mesinnya damit itu, oke. Kalau kawan-kawan ke aku banyak lagi orang kawan ke aku nya. Ininya orang Batur kan berkawan sama ke aku yang ngisi bulang sudah tuh. Kan berkawan ke dia tuh, ngisi bulang lagi apa. Banyak kalau kawan guna aku nya banyak orang enggak. Kalau ia boleh macam mana itu bagus. Sebab dia beritahu bapaknya sudah dari damit beritahu mamanya jangan berkawan orang detantunya. Ya. Padahal kalau lagi bagus, ini kalau lagi bagus sebabnya kalau didikan awal itu ia mempunyai ada leadership misalnya. Wow, Hanis Tidi ni. Tiba-tiba kawan itu jahat itu macam bawa besi gop apa tu tiba-tiba masuk aja juga. Ikut aja grup itu juga. Memohon tu juga ikut punya klubnya tu. Rupa-rupanya masuk klub ini sebab dia ada ilmu. Ilmu itu maksudnya pendidikan awal boleh memperbaiki kawannya tu. Wah, ini lagi hebat. Tiba-tiba kawannya tu steady dia pulang bah. Dia tadi besi gop boleh sebab ke dia. Ini satu kehebatan yang perlu pendidikan awal itu. Buat saja membaikkan diri padahal membaikkan orang lain juga. Kalau cuma itu kalau ibu bapa dan beritahunya sebaik-baik manusia ialah memberi manfaat kepada manusia lain, diajar dari awal. Ini bagus ni. Artinya it's not only for you. Bukannya kau kena shield je. Mesti kau pandai mengajar kawan mau tu pandai menangkisnya. Ini hebat ni. Orang cuma ini hebat ni. Bukan saja untuk ke dia. Jadi ia boleh bukan saya kalau lagi ya di rumah tu kena bagi pendidikan tanggungjawab. Ini yang saya ingin kongsikan. Kadang-kadang isunya kanak-kanak tadi di sekolah ni saya sedih lah bila di sekolah bila suruh ke sekolah menengah selalu ni. Sejak anak kuat tu sekolah menengah tu punya. Bolah dia nak kuat tu punya. Sekolah rendah baik dia dah ada papanya. Wah, kesian sekolah menengah dah pilih-pilih. Bakal ayung-ayung sekolah rendah guru semua sekolah menengah. Dia pindah ke sekolah tu sebut-sebut jadi nama sekolah. Sejak sananya padahal kalau didikan awal tu, didikan awal tu dan kata ni memahami bahawa kanak-kanak ni ada tahap-tahapnya, Pak. Kalau damit intan dan malah kalau ketandikan turun atau masa tadi ia lakat lagi sekolah darjah 5 sampai lagi kita mengusai rambutnya, kita ludah-ludahi kita. Pengalaman juga. Awak ada baik krim, ada bahan minyak dia macam mana. Kali dapat lagi kita usai-usai tudungnya apa. Kalau sekolah rendah, tani lap-lap lagi, tani cium-cium di pipinya. Kalau sudah sekolah menengah, betul. Mana mau tu? Malu teh cikgu. Malu tehnya. Bapa, aku turun sini saja. Jangan sempat pintu atunya. Ini perlu tadi menerima ni bahawa perubahan itu, Pak. Mana lagi dapat kita belikan beg kartun untuk di sekolah menengah. Betul. Sekolah menengah kadang-kadang ada pakai beg-nya, dah cool tu bawahnya beg kartun. Buku atu di bawahnya kan. Tadi perlu menerima ni hakikatnya tapi pada masa yang sama kita ni perlu je mendidik ke dia. Sekiranya terdapat beg itu, Pak, sekiranya kenapa perlu berbeg sayang? Dan ada banyak dapat kawan pun dah berbeg. Jadi kadang-kadang ya beg ni kalau kau dah berbeg barang boleh hilang, tercicir. Ini kita ni tanamkan masa walaupun yang dah berapa cool usulnya. Tapi kalau hilang indah cool tu. Tukul kau nya kan aku balik-balik membalikan kau bukunya. Ya terkibat je ni. Jadi ini perkara yang katanya rasakan bahawa mendidik anak itu satu adalah memberi tanggungjawab. Saya sangat percaya ni. Bila kata damit, walaupun damit cemana marah anak tu, walaupun cemana keadaannya, beri tanggungjawab. Betul. Supaya kalau ia besar, bukan saja ke dia tu berakal, tapi ia boleh melihat orang lain, Pak. Betul. Macam di rumah sekarang, kita kena suruh didik. Okey, kau in charge of menutup pagar malam. Make sure lampung bertutup, karan, terika, tahu tu mama ni yang menerika siang malamnya, cek dulunya. Ujung-ujungnya angus rumah ni. Jadi bila kata ni beri tanggungjawab barang macam mana ni, ia akan bertanggungjawab kalau ia sekolah nanti. Kalau sekarang sekolah kelas aninya, dia tutup kipas anginnya. Ini kan dah orang dalam hatinya tutup kipas angin. Jadi ia didikan itu. Ada yang dia peduli apa pokoknya. Kan tadi bayar karannya. Ada lagi yang mau belajar, ada lagi yang mendidik dari dalam itu. Betul. Main peduli apa ni banyak ni. Yang kau peduli tunya, ada lagi tu. Ada yang jangan kau peduli tunya, hal orang tunya, yang kau ikut campurnya. Atau nak orang tunya. Ini ada jadi didikan awal. Jadi sudahnya besar sekarang di sekolah,
I don't care. You, I. Atau kau yang terpedulinya. Yang mamanya jangan terpedilayan orang. Budak kan macam mana kan? Jadi kalau dididik dari awal ada tanggungjawab. Ya. Yang saya beritahu tadi itu kan. Kalau kata ni melihat wawasan 2035. Rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi. Kemahiran itu mesti diberikan. Betul. Kenapa sebaya tu Pak? Ya. Pandai belajar. Tapi Kemahiran kalau juga. pemandaian tu lain, anda terpincang tu kan. Betul. Ya. Itulah cikgu ya. Ingin saya patah sedikit lah ya cikgu. Okey. Kita ni membuka minda kita ni juga. Zaman sekarang ni kalau kita ni lihat ya, ibu bapa kebanyakannya terlalu sayangkan anak-anak. Hingga kan anak-anak kan membuat itu pun dia kata ni suruh. Kadang-kadang anak-anak tu sendiri ini mungkin ia telah pun ada ditularkan di media sosial juga menjadi satu video lah. Kebanyakannya kalau kanak-kanak disuruh melipat mengambil barang lah. Manakannya barangan ni? Padahal dia mencari langsung. Manakan barangan ni? Yang mana satu kan? Abahnya dah payah tanya aku mesti ambil. Mamanya kes baru lagi disuruhnya contohlah melipat baju. Macam mana kan melipat baju ni? Sengaja yang dia pandai. Jadi mamanya pada payah tanya mama saja buat. Lama kelamaan dia pandai. Jadi kebiasaan depan itu syawang atunya biar tanya. Dan juga ada isu yang kalau dilihat juga zaman sekarang ini di sekolah rendah ataupun sekolah menengah kadang-kadang kebanyakannya kelas-kelas dibersihkan oleh pembersih saja. Jadi tukang-tukang adalah itu membersihkan saja. Jadi anak-anak murid ataupun penuntut-penuntut indah lagi ada tanggungjawab berkenaan. Jadi mungkin dapat kita dibincangkan sedikit juga. Okey, alhamdulillah. Inilah kadang-kadang katanya ni ndak penyabar. Ibu bapa kadang-kadang ndak penyabar. Iya. Banyak ndak penyabar ni. Katanya suruh ambil barang itu. Ndak aja. Kau kusuruh kaunya ndak aja. Akhirnya sendiri buat. Betul. Anak-anak belajar tu Pak. Ndak apa ni karanya mama je ni kalau tak kalau bangah-bangah ya gitu mamanya. Suruhnya menyapunya lah. Akhirnya bapa menyapu. Padahal barang ni yang kita tadi itu mengajar ya tanggungjawab supaya buat. Ini perlu kesabaran ni. Kita ini dah sabar. Banyak kata ini sabar. Iban kalau anak-anak tu bermain anda memutik barang-barang perkakas. Dia akan memikirkan next time gitunya. Mama tunya, mama kalau buat tunya. Jadi ini satu bila perkataannya macamnya dia pandai sekiranya macamnya. Sebenarnya bukannya dia pandai lulus tu. Ya mesti didemonstrasikan. Kadang-kadang percakapan ni satu. Kedua cara kita menunjukkan sekiranya tadi melipat kain atau kan. Sini sayang duduk tadi. Cara-cara melipat kain. Hari ini tadi belajar. Okey, anak sini, bapa pun kau duduk sini bang. Kau yang macam-macam. Kau yang banyak nindah munda berlipat. Duduk sini. Mama menunjukkan cara-caranya. Cara-cara menjamur macam mana. Jadi bila tunjukkan itu, macam mana? Keseronokan itu nampak. Kadang-kadang okey, lipat macam-macam ni lah. Boleh macam mana? Boleh jadi itik, macam-macam boleh jasolnya. Boleh jadi apa, angsa apanya lain. Ini ngetat berian, pulang usulnya memaninya. Mama ni melipat diajar, pilih keadaan macam itu, keseronokan. Dan kata ni, saya selalu anu je ni, jangan senior tanya tu singan sanang aja Pak. Pokoknya cukup sampai di sini sayang. Kau singan sana Pak. Lihat lagi dong, okey. Artinya barang itu mesti diistiqamahkan. Bukannya sekali satu. Lain kali Allah berjurit tujuannya biliknya. Nanti aku temu sayanya. Artinya tanggungjawab tadi itu kan. Ada tuhnya mama lah lagi macam tu Pak bahasanya. Jadi kalau ia sudah dewasa, yang saya beritahu tadi bila saya sekolah, kiranya tadi membersihkan sekarang ada pembersihnya. Betul. Air itu biasanya pipe batunya okeynya. Yang saya beritahu kipas angin itu. Sebab kata ni ndak bertutup begini airnya. Ada orang ndak bertutup. Biarkan tanya orang menutup tanya. Sebab dari damit itu Pak. Saya selalu percaya ni barang ni dari damit Pak. Kena biasakan ni. Sebab dia kena didik yang tentu-tentu Pak. Sehingga yalah kadang-kadang ada ke tahap anak-anak ni kata di kantin. Nanti lihat caranya minum saja. Kata dia tahu pendidikannya tu dari mana Pak. Dia minum, beli minuman tu diangkatnya. Apa dilihatnya tu expiry date. Ini dari mamanya ni. Kau lihat dulu lah. Mana tahun 2020 nya. Kau minum 2025 nya. Mau kau tu nya. Ada lagi stylenya. Dia anu dibalik. Dilap lagi atas satu tu. Ada lagi macam tu kan tu. Ada stylenya straw lagi tu. Straw tu diteropong lagi tu. Kenapa? Kadang-kadang ada cacak tu nya mama kan. Meriwatir je tu. Sudah tu
Ada dia baca doa. Stylenya didikan awal. Ada yang dia bukannya cisnya harus diteguknya, Pak. Ada yang macam itu sebabnya didikan itu kan. Ada yang kadang-kadang ada lagi membayar kadang-kadang begitunya. Mana nampak orang kantin tu nya. Ini pun didikan bukan dia sekolah tu kadang-kadang ada macam sekolahnya kami mana ada mengajar dia mencurinya. Tapi cara itu, Pak. Betul. Kadang-kadang tadi minum kan sudah di kadai, bayar tu sudah bayar nilai. Baru bayar dulunya kan. Kata ni dia dah tu tadi taruh arah kaunter tu. Kadang-kadang ini dibukanya kerupuk atau kadang-kadang. Bukan salah nilai. Jadi didikan awal tu. Supaya ia faham barang itu bukan kata nipunya. Jadi artinya di sekolah bukan pernah tadi nyalahkan di rumah atau di sekolah, tapi sama-sama didikan awal itu sangat penting. Sama je macam masanya, orang cakap, cikgu mencari keraja payah kalau cikgu. Bukan ada keraja, ada. Siapa mengucap ada keraja? Iklan daripada JPA kah, SPA, ada banyak iklan itu kan. Yang tak lagi daripada Pusat Pekerja Brunei, banyak. Hanya apa yang kata lihat di sana ialah orang akan ambil, akan diterima the best of the best. Mana tuntutan tu kan. Jadi sebab itulah anak-anak kata ni disuruh belajar berhabis. Go crazy, study crazy. Itu words-nya tu. Kalau ngai santai, jadi resultnya pun santai je. Kalau sekiranya dapat C. Tiba-tiba orang interview ni seorang C, seorang A. Kita interview memang kita ambil yang A ni kan. Ya A resultnya. Ini C. Tapi pada masa yang sama itu akademik. Kalau lagi ada kemahiran yang tadi itu, ya handal lagi kemahirannya hebat, ada leadership tadi itu. Kadang-kadang walaupun dia B. Wah, ni soalnya nak aninya bagusnya sudah punya walaupun dia C tapi bagusnya caranya menjawab, dia pernah pengalaman, dia membuat macam ni, ada aktiviti dibuat ni, ikut sukarelawan, everything better than A tu. Sedangkan A ni apa kau buat masa nunggu Rizal? Dah di rumah hanya. Nangan ni kau mau memasak dah, aku duduk saya main game. Kita rasa orang interview walaupun dia A tu hilang A-nya tu tu. Yang C ni steady. Ikutan ni pernah menangani macam-macam aktiviti kampung pun ikut. Takmir masjid pun ke dia juga azan. Subhanallah, nak dari mana kan ni? Siapa yang bapakmu mengajar kau macam mana? Sehingga kita ni terpesona. Jadi kita ni ambil lah walaupun ya sebab itu wawasan 20-35 tu masuk. Berpendidikan dan berkemahiran. Bukan saya pendidikan, berkemahiran. Jadi balance, pandai dan juga ada kemahiran itu. Ini yang tadi perlu lihat. Alhamdulillah cikgu ya. Jadi berbicara mengenai dengan tangkas dan tangkas ini sebenarnya adalah cara untuk pelajar menghalang sebarang anasir-anasir yang negatif agar mereka ni fokus dalam pelajaran. Dan ini bukan sahaja memainkan peranan dari guru dan juga ibu pelajar, malahan ibu bapa juga memainkan peranan penting sebenarnya untuk pembangunan ataupun kemajuan pelajar. Jadi cikgu, kita ni berbaki lebih kurang dalam 3 minit saja lagi. Jadi untuk tajuk ini mungkin boleh cikgu berikan kesimpulan. Silakan. Tangkas-tangkis ini saya ingin mengungsikan di sini. Jadi ketanya ini di Brunei ini kalau dulu-dulu yang dipikirkan Datuk Muyang kata ini pemedulian. Apapun dibuat di kampung itu semua orang mau menangani. Susah payah jiran kata ni ikut kalau ini dia kata ni subuknya itu. Kau lihat ni, cemban dalam beli TV basarnya. Kau lihat tak bulan depannya ada lagi pick up mengambil balik. Ke sana utak tu. Padahal katanya ni sebagai manusia ni di Brunei, kalau tadi balik sahabat Datuk Moyang itu, memang katanya membantu antara satu dengan lain. Jadi dididikan awal itu, yang katanya ni orang yang pemudian. Saya percaya ni dari mana pun orang kalau namanya orang Brunei, ada yang saya bertahu kami punya program namanya sangkut. Sangkut itu caring. Walaupun kita dadanya kesiannya, sintan dadanya, taruhkannya tepaukan ninya, ya sukan ninya, kue ni popia ninya, popia daging ada sintan suka. Saya amar ni suka ninya, kue gatasan ninya, didedikannya. Artinya walaupun dada ni yang kata ni dari dulu ni kena didik macam mana ni kan. Padahal sebaik karangan ni kadang-kadang keadaan itu lagi ada Kalau kau tidak ada, jauh di mata, jauh di hati lah. You are not around,
So what should I care? Itu ada di Brunei ada ni. Jadi ini yang dikatakan tangkisan. Jadi saya berharap lah, saya suka ni ada perkataan saya buat selalu 3 in 1. Jadi bila anak-anak sekolah jangan hanya dilapas kepada guru-guru. Iya. Mati ni cikgu-cikgu ni wah. Bukan lagi mati dari segi jiwanya. Ladah wah. Artinya biarnya cikgu saja. Saya tu tangkisan ni bila sesuatu terjadi pada anak-anak bis kita di luar sana dijemput oleh cikgu tu kan bukannya kan mencari siapa salah. Kan meluruskan bah. Mungkin ini barang ini kadang-kadang dan satu lagi yang saya tekankan di sini saya rasakan lah kalau dipanggil lah ni dalam surat itu dia beritahu sila datang ibu. Tidak ada tu tan. Ibu bapa. Ibu bapa. Ingati bah. Kadang-kadang bapa ni yang selalunya terjadi lah ibu nya bah kau lukai liaran ni bah. Macam tayangannya. Bapa tu kan bapa sibuk ni bekerja. Saya rasakan di mana pun kementerian. Saya ingin nekankan di sini. Kalau kena jemput oleh sekolah tu sibuk mana pun kita silakan. Saya tidak percaya mana-mana kementerian kamu dah bolehnya. Kalau ada kiranya majlis ibu bapa ni, Teachers Parents Meeting, TPM. Ndak ada beritahu tu kamu dah boleh bapanya dah boleh ikut, mama saya percaya tu. Yang saya pentingkan saya percaya tu ketuanya pengarah kaya siapakah beri kebenaran tu. Kelakar tu kami ni rapatnya bos kami makna dulu ni bisiku terus depan bosnya. Ndak kelakarnya tu. Itulah. Kalau bapa macam itu saya rasakan kesilapan lah. Betul. Jadi apapun jemputan dari sekolah saya rasakan ketiga-tiga itu mainkan peranan yang betul. Ya, Kesemuanya sendiri ya. Jadi sebenarnya ke semua pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan ataupun memberikan peranan mereka mendidik anak-anak ini daripada kecil lagi ya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Cikgu Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafar. Insya-Allah kita bersua lagi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.